Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azmiati Fazliana binti Muhammad Fazli. Nombor metrik di 2310454. Saya daripada DIPAK kumpulan 9. Okey. Dalam video ni saya akan membentangkan atau menjelaskan tentang apakah perbezaan antara KSPK dengan permata. Okey. Yang pertama adalah matlamat. Okey. Bagi KSPK, matlamat dia adalah memperkembangkan potensi murid 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh atau bersepadu dalam aspek jeris melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri. Okey, bagi matlamat permata pula, permata ni dia menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun serta menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti. Okey, seterusnya adalah perbezaan di antara objektif KSPK dengan permata. Okey. Bagi KSPK, ia adalah kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan KSPK ni juga menyediakan peluang kepada murid untuk mencapai objektif seperti yang berikut. Okey. Yang pertama adalah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Seterusnya adalah mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Seterusnya adalah mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia, menyayangi dan mengharungi alam sekitar. Seterusnya adalah memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Selain itu, mereka juga mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga kesihatan diri. Ke-8 adalah mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Okey, bagi objektif permata pula, permata ni ia mampu untuk membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersahsiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Okey. Ia juga dapat membina kemahiran interpersonal dan sosial yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Okey. Ia juga membimbing kanak-kanak untuk menguasai kemahiran awal bahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa ibunda. Okey. Selain itu, ia juga dapat melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin, mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Ia juga dapat membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta fizikal yang mampan. Seterusnya, ia dapat membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Okay.
Dan yang terakhir, dapat membina hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak-pihak berkenaan yang boleh menyumbang kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Okey. Yang ketiga adalah perbezaan di antara bidang pembelajaran ataupun tunjang. Okey. Bagi bidang pembelajaran KSPK, ia disebut sebagai tunjang. Okey. Bidang pembelajaran KSPK yang pertama adalah tunjang komunikasi. Tunjang komunikasi ni dia macam kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan. Contohnya macam berkomunikasi menggunakan lisan, mulut ataupun bukan lisan ni macam bahasa isyarat. Macam itulah. Okey, yang kedua ni dia tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Okey. Tunjang kerohanian, sikap dan nilai ni memberi keutamaan kepada aspek penghayatan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Okey, dia ni macam dari dalaman kita lah. Okey. Yang ketiga adalah tunjang kemanusiaan. Ia menekankan mengenai amalan kemasyarakatan dan alam sekitar serta alam sekitar dan global serta semangat patriotisme dan perpaduan. Yang keempat adalah tunjang keterampilan diri. Okey. Ia menekankan tentang perkembangan sosial ekonomi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial. Yang kelima adalah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Ia menekankan tentang perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti dan lain-lain. Dan bidang pembelajaran KSPK yang terakhir adalah tunjang sains dan teknologi. Okey. Tunjang sains dan teknologi ni ianya adalah tentang pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta kemahiran dan pengetahuan matematik. Bagi bidang pembelajaran permata ni pula, ia tidak sama seperti KSPK, di mana KSPK kita sebut dia sebagai tunjang. Bagi permata pula kita menyebut ia sebagai perkembangan dan bukannya tunjang seperti KSPK tadi. Okey. Bagi permata pula, dia punya bidang pembelajaran yang pertama adalah perkembangan sahsiah, sosio-emosi dan kerohanian. Yang kedua adalah perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Yang ketiga adalah perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat adalah perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Yang kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Dan yang terakhir adalah perkembangan kreativiti dan estetika. Okey. Seterusnya, bagi strategi PDPC pula, perbezaan di antara KSPK dan permata adalah KSPK dia yang pertama, strategi PDPC dia adalah pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, pembelajaran melalui bermain. Yang ketiga, pembelajaran berasaskan inquiry. Yang keempat, pendekatan bersepadu. Yang kelima, pendekatan bertema. Yang keenam, pembelajaran berasaskan projek. Yang ketujuh, pembelajaran mastery. Yang ke-8, pembelajaran
pembelajaran kontekstual. Yang kesembilan, pembelajaran berasaskan kepelbagaian kecerdasan. Okey. Bagi strategi PTPC Permata pula, yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, konsep 3E bermaksud yang kedua adalah konsep 3E, iaitu exploring, experimenting dan juga experiencing. Okey, maksud dia exploring ni dia macam meneroka, experimenting ni dia mengeksperimen, dan experiencing ni dia adalah pengalaman. Okey. Pembelajaran berasaskan konsep 3 ini dia melibatkan tentang pembelajaran secara hands-on dan aktif. Dan strategi PTPC Permata yang terakhir adalah teknik-teknik lain. Macam banyak-banyak teknik lah, dia banyak teknik. Okey. Bagi perbezaan di antara nilai-nilai murni KSPK dan Permata pula, KSPK ni dia ada beberapa nilai-nilai murni, sama juga macam Permata. Okey, bagi KSPK nilai-nilai murni dia adalah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, baik hati. Yang ketiga, bertanggungjawab. Yang keempat, berterima kasih. Yang kelima, hemat tinggi. Yang keenam, hormat. Yang ketujuh, kasih sayang. Yang ke-8, keadilan. Yang ke-9, keberanian. Yang ke-10, kejujuran. Yang ke-11, kerajinan. Yang seterusnya, kerjasama. Dan yang terakhir adalah kesederhanaan. Bagi nilai-nilai murni Permata pula adalah yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, keyakinan diri. Yang ketiga, baik hati. Yang keempat, berani. Yang kelima, rajin. Yang keenam, hormat. Yang ketujuh, kasih sayang. Yang seterusnya, berbudi bahasa. Selain itu, jujur. Samping itu, ia juga daya tahan diri. Dan yang ke-11 iaitu yang terakhir adalah bertanggungjawab. Okey. Seterusnya, okey, itu sahaja untuk pembentangan saya pada video. Okey, itu sahaja pembentangan saya dan apa yang saya nak jelaskan dalam video ini. Saya harap anda semua dan Miss boleh fahamlah apa yang saya bentangkan ni. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.